Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan. So hari ini aku nak share sikit dekat kawan-kawan, tuan-tuan semua, korang semua tentang perkara asas, ataupun saja aku buat slide simple macam ni. Tajuk dia celik kewangan lah. So kat sini sebenarnya lebih kepada nak berkongsi sedikit ilmu lah. Bukan nak mengajar, bukan nak tunjuk hebat atau macam bagus sangat. So kat sini nak berkongsi, boleh kata berkongsi tu kalau rasa boleh guna, gunalah. Kalau rasa tak boleh guna ataupun tak bersesuaian dengan individu punya pandangan, it's up to you. So saya lebih kepada nak berkongsi sedikit ilmu yang saya ada. Mungkin boleh dimanfaatkan, kalau tak boleh pulanglah. Okay. So di sini kongsi pasal celik kewangan, benda asas saja. Okay. Objektif kita hari ini adalah untuk berkongsi tentang asas atau fundamental kewangan yang ramai orang salah faham. Maksudnya ada orang fikir macam ni, ada orang fikir macam ni, ada orang rasa ni benda ni betul, ada orang ikut benda ni betul, ikut masing-masing. So kat sini kita nak tunjukkan sebenarnya kebanyakan orang dia salah faham. Jadi kita nak tunjukkan apa perkara yang asas yang betulnya. Okay. Yang kedua, beza kuasa ilmu dan tindakan. Maksudnya ada orang dia ada ilmu tapi tak bertindak, dia tak ada mana jugalah. Sebab tu ada kata pepatah kan, ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Memahami punca wujudnya masalah kewangan. Kenapa ada wujud masalah kewangan ni? Sebab kita banyak tak tahu benda-benda asas ni sebenarnya. Kalau kita faham pasal benda asas, insyaAllah kita boleh selamat dan tak wujud benda pelik-pelik sangat pasal kewangan. And then yang keempat, mengurus kewangan yang lebih baik. So bila kita dah tahu apa yang perlu, apa yang asas, insyaAllah kita akan dapat urus kewangan kita dengan baik. Okay, yang seterusnya adalah lebih masa tenang dan bahagia. Ini adalah objektif kita lah. So bila kita faham pasal kuasa ilmu, kuasa pengurusan kewangan yang betul, insyaAllah kita tak rasa stres sangat. Hidup kita tenang, bahagia, tak perlu rasa susah hati lah. Alright. Okay, kita go terus. So 5 benda asas wajib ni yang kita akan sentuh, tapi saya akan buat video ni sikit-sikit lah supaya senang orang nak faham. Okay. Bila saya bagi video macam ni, kalau ada yang, sebab biasanya saya akan buat perkongsian two-way communication, saya akan tanya dan orang boleh jawab on the same time. Tapi kita bagi video macam ni, ini pertama kali saya buat, jadi saya tak tahulah penyampaian ni berkesan atau tak. Jadi kalau tak faham tanya. Okay. Kalau faham, okey lah. So, bab yang pertama, asset versus liability. Yang kedua, keperluan versus kehendak. Ketiga, income, expense dan komitmen. Keempat, matlamat kewangan. Dan kelima, technical. Technical ni lebih kepada kira-kira lah, lebih dalam. Okay, kita go through kepada apa itu asset versus liability. Banyak orang fikir pasal asset, liability. So, kita bagi contoh macam dalam gambar ni. Simple, okay. Ada gambar rumah, ada gambar kereta, ada gambar telefon. So, banyak benda lah. Kan? Ada orang kata rumah aset, ada orang kata kereta aset, ada orang telefon aset, ada orang kata kereta liability lah. So masing-masing punya pandangan, masing-masing punya cara fikir. Tapi kalau kita buat two-way communication, saya akan tanya dulu supaya bila orang tu ditanya dan dia akan bagi macam-macam jawapan lah. So benda macam-macam jawapan tu, ada yang kata macam tu, ada yang kata macam ni. Tapi sebab video kau dengar je lah kan. Jadi asset dan liability ni actually benda simple saja. Okay, dalam gambar ni kita tengok rumah, kereta, telefon. Mengikut kefahaman asas kepada apa itu asset dan liability, tuan-tuan boleh refer kepada satu buku nama dia Rich Dad and Poor Dad. Dalam buku tu ada dinyatakan, senang bahasa kampung nak bagi senang faham macam ni. Asset, ada orang cakap rumah asset kan. Okay. Ada orang cakap kereta asset, ada orang kata kereta liability. Okay, macam ni. Asset versus liability. Asset means something that bring money into your pocket. Orang kampung saya kata sesuatu yang bawa duit masuk dalam poket, itu namanya asset. So the things that take out money from your pocket, itu namanya liability. Ini lawan kepada sifat asset. So dalam kategori ni, kalau kita tengok dalam rumah ni kan, ni rumah idaman ni, ada swimming pool lah, ada cantik baik punya, ada guard apa semua, viewing cantik. So rumah yang macam ni, mahal-mahal macam ni kan, banglo idaman apa semua ni, macam istana ni, dan kita duduk rumah ni. Adakah rumah ni dikatakan sebagai asset atau liability? Kereta cantik macam ni, asset atau liability? Telefon canggih, iPhone 10 ke, iPhone 11 ke apa ke, Opocot ke, tak kisahlah. Adakah telefon, kereta dan rumah dalam gambar ni adalah asset atau liability?
kat sini banyak orang confuse. Orang cakap rumah aset. Sebenarnya kalau kita berbalik kepada terms asal tadi, adakah rumah itu aset kalau rumah tu kita beli dan kita duduk? Senang cakapnya, kalau kita bayar rumah tu 2,000 and then kita dapat balik tak 2,000 tu, kita keluar duit 2,000, kita masuk balik tak 2,000, kita tak masuk. Means duit rumah tu dah jadi liability sebenarnya. Untuk kereta ni, kita beli kereta ni mahal. Kita ni bayar 2,000 lebih sebulan. And then kita bayar 2,000 dan kita tak dapat apa-apa daripada kereta ni. Adakah kita kategorikan kereta ni sebagai aset atau liability? Mudah. Berdasarkan pada terms tadi, kereta itu liability. Super juga macam telefon iPhone. Kalau setakat beli mahal, bayar bulan-bulan ansuran ke, bayar cash ke, adakah dia memberi pulangan kepada duit poket kita? Jawapannya tidak. Jadi, adakah dalam semua gambar ini dia memberikan kita sebagai satu liability dalam hidup? Ianya terpulang pada individu. Bagaimana dia faham pasal aset dan liability. Pada saya, kereta ni bukanlah liability kalau kita tahu guna nak jadikan dia aset. Contoh, kereta macam ni, kereta mewah macam ni, kalau kita pergi hantar kepada pusat yang memang buat sewaan kereta, kan, sebenarnya kita boleh dapat hasil sewaan. Ada yang buat sewaan per hari, 2-3 hari, 2 minggu, seminggu, macam tu, sewa sebulan pun ada. Okay, kalau kita buat sewaan kereta ni, katalah hasil sewaan daripada kereta ni kita boleh jana sampai RM5,000. Adakah kereta dalam cerita ni sebagai liability? Dia dah jadi aset, tetapi dia hanya kereta yang sama juga. Apa beza kereta yang tadi dengan kereta ni? Kereta yang sama. Bezanya adalah bukan pasal nama dia kereta, bezanya adalah kita manusia, kita yang menggunakan kereta tu. Sama ada kita tahu menjadikan kereta itu aset atau kita yang menjadikan kereta itu liability. Sama juga macam rumah. Beli rumah mahal, rumah ni mahal, nanti kalau kita jual untung. Jangan cerita nanti, cerita hari ni. Adakah kereta rumah yang kita beli hari ni bayar 2,000, kita dapat 2,000 atau dapat 3,000 daripada rumah? Tak. Jika kita tak dapat apa-apa pulangan, dia tidak menepati kriteria terms yang mengatakan rumah ni bawa masuk duit dalam poket. Jadi rumah dah jadi liability. Senang cakap, liability ni benda yang kita tanggung, asset benda yang tanggung kita. So pasal liability atau asset ini bukan bergantung sebab nama dia kereta, nama dia rumah, nama dia iPhone. Bukan. Asset and liability adalah bergantung pada individu yang menggunakannya. So contoh macam iPhone tadi. Saya beli iPhone mahal. Kalau dengan iPhone tu menyebabkan kita boleh buat bisnes dengan iPhone tu, ada satu function yang ada pada iPhone yang tak ada pada telefon lain, yang menyebabkan kita boleh jana pendapatan. Jadi tak ada masalah pun dia iPhone. Okay, faham dekat situ. Serupa macam saya bagi tuan-tuan satu bilah pisau. Okay, satu bilah pisau, ada 2 pisau. Satu saya bagi kat tuan-tuan, satu saya bagi kat anak tuan-tuan yang umur 2, 3, 4 bulan. Apa jadi dengan anak tu? Silap-silap boleh luka tangan. Tapi kalau saya bagi tuan-tuan pisau yang sama, mungkin tuan-tuan boleh guna untuk potong buah, potong sayur, untuk kegunaan. Jadi, adakah sebab salah pisau tu? Sebab pisau yang sama, saiz yang sama. Dalam cerita ni bukan salah pisau, dia cerita pasal siapa yang menggunakan pisau tu. Jadi bagi orang yang tak tahu memanfaatkan satu alat, dia boleh jadi membahayakan diri dia, boleh jadi bagus untuk diri dia. So dalam cerita ni, hartanah ke, rumah ke, telefon ke, piti ais ke, kereta ke, almari ke, apa saja benda sebenarnya boleh ditukar dalam bentuk aset atau liability, bergantung kepada individu. Dia macam tu. Okay? Ini bab pertama yang kita sentuh tadi. Okay? Bab pertama yang kita nak cerita pasal aset dan liability. Okay, so far saya kata kita stop kat situ untuk bab pertama, sebagai senang untuk tuan-tuan faham. Okay, kita sambung untuk bab yang kedua. Kalau ada soalan untuk bab pertama, komen kat bawah ke, bagilah note macam mana, apa yang tuan-tuan nak tanya berkenaan aset dan liability. Itu soalan pertama.